Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk hari ini kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke Syam. Okey, nanti ada dua tau. Kali pertama Nabi Muhammad berniaga ke Syam. Yang kedua, kali kedua Nabi Muhammad pergi ke Syam. Okay, kita fokus tajuk yang ni dulu. Tengok kali pertama baginda ke Syam. Nombor 1. Nabi Muhammad SAW ketika ini berumur 12 tahun. Baginda mengikut rombongan bapa saudaranya Abu Talib berniaga ke Syam. Okay, tengok nombor 2. Sebelum tiba di Syam, mereka berhenti rehat di Basrah. Seorang pendeta bernama Bukhairah. Okey, ingat nama dia siapa pendeta tu? Bukhairah. Dia datang untuk bertemu dengan mereka. Tengok poin nombor 3. Bukhairah memegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Inilah penghulu sekalian alam." Tengok dia kata apa? Inilah orang yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Taala sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yang keempat, Bukhairah menjelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda kenabian. Ini merupakan peristiwa awal Nabi dilantik menjadi Rasul. Sambung. Pada belakang badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda cap kenabian berbentuk seperti buah apple. Macam mana Bukhairah tahu? Sebab dia kata dekat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat cap, tanda cap kenabian berbentuk seperti buah apple. Ini peristiwa awal ya. Nabi pergi ke Syam. Okey, kita tengok muka surat kedua. Beliau meminta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar pulang ke Mekah. Abu Talib pun meminta beberapa orang suruhannya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah. Okey, kita tengok pula kali kedua ke Syam. Nabi Muhammad pergi ke Syam. Pertama, masa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Yang kedua, baginda ke Syam dengan membawa barang-barang perniagaan. Okey. Barang-barang perniagaan itu milik Khadijah binti Khuwailid. Ini Nabi pergi berniaga ke Syam dengan membawa barang-barang milik Khadijah. Okey, poin yang keempat, Khadijah wanita bangsawan Quraisy yang amat dihormati ketika itu. Okey, seterusnya Khadijah juga ahli perniagaan yang kaya raya. Kiranya Khadijah ni dia merupakan golongan bangsawan dan orang bisnes lah kiranya. Okey, poin yang keenam, suami Khadijah telah meninggal di dunia sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Khadijah kahwin dengan Nabi Muhammad, Khadijah dia pernah kahwin sebelum ni tapi suami dia telah meninggal dunia. Poin seterusnya, Khadijah meminta Maisarah. Maisarah ni pembantu kepada Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di Syam. Okey, ingat nama dia Maisarah. Maisarah ni tolong Nabi Muhammad berniaga kat Syam. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasannya dengan jujur dan amanah. Nabi dia berniaga dengan penuh ikhlas, jujur, tak ada tipu-tipu timbangan. Sebab zaman jahiliah dulu ada orang tipu banyak timbangan dalam bisnes, tak amanah, tak jaga duit dengan betul. Tapi Nabi bisnes dengan baik. Okey, seterusnya akhlak baginda yang mulia itu amat disukai oleh para
pelanggan. Yelah, bila kita baik, pelanggan pun sukalah. Lagi satu, bila kita berniaga dengan ikhlas, jujur, kita akan dapat pelanggan yang tetap. Bila dapat pelanggan yang tetap, mestilah bisnes kita akan maju kan, perniagaan akan maju. Okey, seterusnya hasilnya. Tengok hasil bila kita jadi peniaga yang baik, yang jujur. Perniagaan Khadijah itu mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Bisnes Khadijah pun makin berjaya, makin sukses. Duit makin banyak. Ini hasil berkat Nabi Muhammad SAW membantu Khadijah dalam perniagaannya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.